Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa imamina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang dihormati Al-Fadil, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para alim ulama, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin serta muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kita dalam tafsir Al-Quran ni Abdul Aziz Nikmat, surah Ar-Rahman. Itu berhenti muka surat berapa? 43. Betul? Muka surat 43, bulan 3, 19 Mac, bulan 4, bulan puasa. Bulan lepas saya tak datang, saya demam. Tak? Ke tak? Ke tak betul? Betul lah. Kalau tak silap saya situ lah. Sebab saya tanda situ. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana dapat menyambung pengajian kita pada malam ini. Dan malam ni pun sebenarnya ada pengumuman kan, pengisytiharan tarikh 1 Zulhijjah. Kan? Hari ini cerap hilal. Untuk cerap hilal Zulhijjah, nak menentukan bila 1 Zulhijjah dan menentukan 10 Zulhijjah. Kita menganggarkan ataupun mengandaikan rasanya esok 30 Zulqa'dah, rasanya. Tapi tak confirm lagi, tunggu pengisytiharan. Sama juga macam orang politik, mengandaikan dan menganggarkan mungkin esok bubar dun orang politik lah, sebelum Duli Yang Maha Mulia Tuanku berangkat menunaikan haji. Ada yang menganggarkan ataupun mengandaikan, dia congak-congak macam tu kan. Tapi tunggulah pengumumannya bila. Tunggu pengumumannya bila, waktu yang confirm. Malam ni dah ada pengisytiharan kot, berkaitan dengan 1 Zulhijjah. Wallahu a'lam. Tak apalah, kita sambung pengajian kita. Sebelum daripada ni, kita pun dah baca berkaitan dengan apa yang telah dihuraikan oleh almarhum Tok Guru dalam suratul Rahman ini. Dan antara lain Tok Guru ada sebut, dimulakan dengan Ar-Rahman itu adalah untuk menarik perhatian. Bila sebut ataupun dinyatakan, disebut satu perkataan sahaja, Ar-Rahman, Allah Ta'ala itu bersifat Rahman, tujuannya nak tarik perhatian. Yang kedua, kita juga dah bicarakan berkaitan dengan Allah Ta'ala sebut bahawa salah satu daripada tanda sayangnya Allah kepada kita, Allah Ta'ala mengajar kepada kita Quran, Allamal Quran, dia ajar kepada kita Al-Quran. Itu yang kedua. Masuk yang ketiga, muka surat 43, baris ataupun perenggan yang kedua tu. Yang ketiga, ini pun benda pelik juga. Apabila tuan-tuan baca surah Ar-Rahman ini, kita akan bertemu dengan ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bila kita baca surah Ar-Rahman ni, kita akan jumpa ayat ni tuan-tuan. Jika tuan-tuan bilang dari awal hingga akhir surah,
Ayat ni, ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini Allah Taala ulang sebanyak 31 kali. Sudah 2-3 kali hamba bilang, semuanya ada 31 kali, dan setiap daripada ayat itu merupakan soalan. Apa soalannya? Allah Taala tanya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan alasan apa lagi kamu wahai manusia dan jin nak membohongi, nak mengetepikan atau nak menidakkan nikmat Tuhan kamu? Nikmat Tuhan ni terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hendak bilang dan senaraikan nikmat-nikmat yang Allah bagi, kamu tak akan tersenarai. Apa sebab? Sebab terlalu banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Begitulah yang kita rasa sebelum melihat langit dan bumi, atau nasi, roti yang airnya, ataupun air yang kita makan, ataupun air yang kita minum. Kita tengok dulu tubuh sendiri terlebih dahulu. Tok Guru kata dalam banyak-banyak nikmat kurniaan Allah ni, sebelum kita tengok langit ataupun bumi, langit yang besar dan juga bumi yang kita tinggal di atasnya ni, sebelum daripada kita tengok sebuku roti yang kita makan ataupun air yang kita minum, tengok dulu pada tubuh badan kita ni. Kepada saudara-saudara yang belajar ilmu tubuh ataupun ilmu kedoktoran, sekarang saya sedang bercakap manakala tuan-tuan sedang mendengar. Saya bercakap, tuan-tuan semua dengar apa yang saya cakap. Kalau kita bertanya kepada doktor untuk membolehkan manusia itu bercakap, terlalu banyak perkara yang saling tali menali, berkait antara satu sama lain. Nak membolehkan bercakap ni, mulut kita keluarkan suara ni, dalam anggota tubuh badan kita ni ada banyak komponen yang saling tali menali ataupun berkait antara satu sama lain. Nak boleh kepada tubiknya perkataan ataupun keluarnya perkataan. Nak boleh bercakap tu pula, nak boleh orang faham tu pula, saling tali menali. Orang Jawa, dia bercakap Jawa, anak dia dengar percakapan Jawa, yang akhirnya anak Jawa pun iso ngomong Jawa. Anak Jawa pun jadi pandai cakap Jawa. Arab, mak dia cakap Arab, ayah dia cakap Arab, anak dia dengar, yang akhirnya anak dia daripada tak reti apa-apa, tak tahu apa-apa, dan akhirnya anak dia pun fasih cakap Arab. Tuan-tuan Melayu, kemudian dengar mak ayah cakap Melayu, kecek Melayu, akhirnya faham cakap Melayu. Orang Kelantan, mak ayah kecek Kelantan, akhirnya dia pun, siapa ke dia pun kecek Kelantan. Lidah pun jadi belik-belik Kelantan juga. Dia tubik bahasa Kelantan. Kawan saya duduk Mesir, lama duduk Mesir, tak balik lagi gamaknya. Masa saya pergi dia ada Mesir dah, lama dah duduk Mesir. Saya balik Mesir tahun 2003. Sekarang 2023. 23 tahun 20 tahun dah tak? 20 tahun. Saya balik lama dah. Dia tak balik-balik lagi. Nikah Mesir, beranak Mesir, duduk Mesir, rasa tak balik dah tu, rasa tak balik dah. Anak dia masa kami pergi dulu, anak dia sekolah tadika. Anak dia sekolah tadika, bergaul dengan Arab. Bila bergaul dengan Arab, jadi anak dia tu jadi fasih cakap Arab. Kita hak belajar ni tak fasih mana, cakap Arab, kecek Arab tak fasih mana. Tapi anak dia tadika umur 6 tahun, bergaul apa semua dengan Arab, dia dengar Arab cakap, akhirnya anak dia fasih cakap Arab. Kadang-kadang dia balah sama-sama Arab, tak apa benda dia balah ni, kita tak faham. Laju dia cakap tu macam seleng-seleng lidah Arab, betul dah. Ayah Melayu, mak Melayu, tapi bergaul dengan Arab, akhirnya pandai cakap Arab. Nak boleh pandai cakap ni, anggota yang ada pada tubuh badan kita ni, kata Tok Guru, dia saling mengait antara satu sama lain. Walaupun hak cakapnya mulut, tapi hak mari jadi reti boleh bercakap dengan mulut ni melalui pendengaran telinga. Lepas tu dengan komponen-komponen yang ada dalam telinga pula, ada perkara-perkara yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Di mulut kita ni ada bibir mulut,
yang mana kalau bibir mulut ni kerah tak bergerak menyebabkan seseorang tu tak boleh bercakap. Hak boleh bercakap ni juga ada bibir mulut, dan bibir ni dia kumat kamit lah orang kata, dia bergerak-gerak untuk mengeluarkan perkataan. Kalaulah bibir mulut ni tak bergerak menyebabkan seseorang tu dia tak boleh untuk bercakap. Orang yang kena kencing manis, stroke misalnya, mulutnya jadi kekerasan ataupun jadi kebah, jadi kerah, dia tak boleh nak bercakap, hanya boleh menyebut gitu je lah kan. Bila dah kena stroke gitu je lah, tak boleh nak cakap apa. Tiap-tiap perkataan itu mesti ada lafaz dan juga pertuturan untuk membolehkan kita sebut bata semua ni, A, B, C, D ni. Mana boleh kita sebut kalau bibir kita kerah. Sebut A, B, C, dia bergerak bibir mulut tu. Kalau bibir mulut ni tak bergerak, macam mana kita nak mengeluarkan perkataan? Orang yang bibir mulutnya keras, cuba suruh dia sebut. Nak sebut lagu mana? Nak sebut bibir tak bergerak ni, nak sebut macam mana? Tak boleh. Sebab apa? Sebab mulut mesti ditutup untuk menyebutnya. Tutup, buka, buka, tutup. Mesti bergerak, berlaku pergerakan. Nak tutup bibir mulut pula kena ada keng. Orang Terengganu ataupun orang Kelantan kata keng. Keng ni rahang ni. Rahang ni yang dia naik ni, rahang ni, iaitu bahagian mulut yang bersendi. Kalau keng kerah, kalau rahang ni keras, nak buat gana? Nak buat macam mana? Cuba ambil benda keras, letak dalam mulut, dan lepas tu kita kacik. Ambil benda kerah, letak dalam mulut, lepas tu kita kacik dengan gigi. Maknanya tutup mulut kuat-kuat. Kemudian cuba kita bercakap. Mana boleh jadi bercakap? Ambil gigi. Tak boleh. Mana boleh? Yang boleh jadi bercakap ni sebab keng kita ni bergerak-gerak, ataupun rahang kita ni bergerak-gerak semasa kita bercakap. Selain bibir mulut, dalam mulut kita juga ada gusi yang dibarisi dengan gigi. Kalau nak bercakap, kita akan tutup tempat-tempat tertentu, barulah boleh bercakap dengan betul. Selain daripada bibir mulut ni juga ada lagi komponen lain. Apa dia? Iaitulah gigi. Gigi ni, baby dia tak boleh nak cakap sebab apa? Sebab gigi tak ada. Dia nangis gitulah. Jadi kita boleh bercakap ni sebab ada gigi. Gigi ni ada tujuan dia. Kita akan tutup tempat-tempat tertentu, barulah boleh bercakap dengan betul. Kalau gigi tak ada, hanya gusi saja, kita nak faham percakapannya pun payah. Cuba dengar orang yang mencabut gigi yang bercakap, Allah payah nak faham. Tak? Buka gigi tak ada. Kita kata apa benda dia cakap tak? Jadi payah nak dengar, payah nak faham. Dia cakap tu betul dah, tapi sebab gigi tak ada, jadi percakapan ataupun pertuturan dia jadi kita tak faham. Itu satu hal pula. Payah nak faham apa benda yang disebutnya pun kita tak tahu. Sebab apa? Sebab angin dalam mulutnya keluar habis, tobek habis, keluar terus kerana tidak disekat oleh bibir mulut dan juga gigi. Jadi besar fungsi gigi ni. Walaupun untuk bercakap, dia bukan sekadar untuk kunyah makanan yang kita makan, tapi yang Allah jadikan ini ada manfaat dan juga nikmat yang sangat besar kepada kita. Itu bahagian mulut, gigi dan juga keng dan juga rahang tadilah, atau dalam bahasa Arab disebut lahyun ni, lahyun. Kemudian cuba kita lihat pula bahagian mulut ni di tengah sikit ada kedudukannya, nampak hak terjuntai. Tuan-tuan buka mulut, di tengah-tengah mulut ni dekat kerongkong kita ni ada benda hak terjuntai, kata Tok Guru. Kita panggilnya sebagai anak lidah. Lidah, lepas tu dekat kerongkong kita tu dia ada macam terjuntai gitu. Ke tak ada tuan-tuan? Ke tak ada? Adalah kan? Anak-anak lidah ni yang dia terjuntai kat tengah, kat antara kerongkong ni. Kerjanya banyak juga walaupun nampak lembek. Dia lembek je tapi kerja anak lidah tu dia lembek. Sifat lembek itulah yang boleh menutup rahang dan bahagian di sekitarnya. Disebabkan yang lembek itulah menyebabkan manusia boleh keluarkan dan boleh stop, boleh memberhentikan angin. Tu hak tengah-tengah hak terjuntai tu, fungsi dia sangat penting juga.
Bila kita bercakap, kita boleh mengeluarkan dan kita boleh menutup ruang-ruang angin untuk kita bercakap dengan elok dan juga molek. Kerana perbuatan bercakap memerlukan angin yang datang dari paru-paru yang sampai di rahang kita. Kemudian rahang ditutup untuk menyembunyikan ja, ta dan sebagainya. Nak boleh bercakap tu mari pula angin. Angin tu mari daripada paru-paru. Kemudian ada stop sikit dekat ujung ni. Kemudian dibuka melalui rahang. Dan kemudian keluarlah suara percakapan seseorang itu. Jadi Tok Guru dia bawa benda ni supaya kita renung apa yang ada pada tubuh badan kita terlebih dahulu. Usah kata kita nak pergi tengok hak jauh-jauh, hak besar lagi kurniaan Allah, langit, bumi dan sebagainya, makanan yang kita makan dan sebagainya tu banyak lagi kurniaan Allah. Pada tubuh badan kita ni juga yang Allah Ta'ala dah bagi dan kurniakan elok, sempurna, molek. Maka ini adalah nikmat yang besar. Boleh bercakap pun adalah satu nikmat yang besar. Boleh sebut dengan betul pun nikmat yang besar. Ja, ta, sa. Kita boleh sebut dengan elok. Cuba tak boleh sebut dengan elok. Allah payahnya lah. Jenuh tuan-tuan kalau nak mengajar. Saya pernah jadi cikgu ataupun jadi guru. Ngajar pula anak-anak yang ialah budak-budak kan. Dia duk main gitu. Kita hajar kalau payahnya lah. Tapi bila dia dapat sebut dengan betul, Allah seronok rasa. Sebab apa? Sebab sebutan dia tu betul. Sama macam bacaan-bacaan dalam solat, misal contoh walau nak larikan lidah ke geraham tu. Walau mana payah tu. Kalau kita tidak melalui belajar, kita jadi tak reti. Sebutan kita pun jadi tak betul. Jadi benda-benda ni yang Allah Ta'ala jadikan ini, bila kita belajar, lepas tu kemudiannya kita reti, kemudian kita boleh sebut dengan betul. Allah itu adalah nikmat kurniaan daripada Allah. Mana boleh bunyi huruf itu keluar dengan butir molek. Dengan butir molek ni maknanya dengan sempurna lah. Tak boleh huruf-huruf ni kita sebut dan keluar dengan elok kalau tidak ada anak lidah, rahang dan saluran paru-paru yang menyebabkan angin boleh keluar masuk, berhenti dan sebagainya. Terlalu banyak karenah dan alat yang sambung menyambung bagi membolehkan seseorang manusia itu bercakap. Lalu Allah Ta'ala sebut khalaqal insan 'allamahul bayan. Aku yang cipta manusia dan aku ajarkan manusia itu kemahiran untuk bercakap. Para hadirin semua, maknanya ini yang ketiga yang Tok Guru huraikan. Dah dua, yang ketiga fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Nikmat apa lagi yang manusia nak dustakan pada Allah? Jadi Allah Ta'ala sebut, Allah jadikan manusia dan kemudiannya ajarkan manusia itu kemahiran bercakap. Hadirin semua, ini semua adalah nikmat. Ianya bukan boleh dibeli di kedai maupun dipinjam. Ni semua adalah nikmat. Tak boleh kita nak beli di kedai ataupun kita nak pinjam. Bukannya boleh pinjam mulut atau paru-paru orang lain, tak boleh nak pinjam. Pinjam mulutmu semata, mana boleh, tak ada orang nak bagi pinjam. Pergi 7-Eleven nak beli paru-paru sekejap, tak ada jual. Benda ni bukan boleh beli di kedai dan tak boleh juga untuk kita pinjam. Siapa yang bagi? Allah bagi. Allah bagi kepada kita. Memanglah tak perlu bayar dengan duit. Allah Ta'ala bagi tu, kurniakan pada kita, kita tak payah bayar dengan duit. Tapi dia bukan free. Allah bukan nak kita bayar, tapi bukan bayar dengan duit. Cuma benda ni, perkara ni dia bukan free, bukan percuma. Allah Ta'ala nak bayar nikmat yang Allah bagi itu bukan dengan duit, bukan dengan cek, bukan dengan jongkong mah dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala suruh kita bayar dengan sifat ubudiyah, kesetiaan kita sebagai hamba Allah. Ini yang Allah Ta'ala perintahkan. Allah dah bagi. Kemudian nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu banyak. Bukan nak suruh bayar dengan pitih. Kalau bayar dengan pitih tak terbayar kita.
Tuan-tuan nak jual jantung tuan-tuan, berapa tuan-tuan nak jual? Tak jual. Mata sebutir nak jual, berapa nak jual? Apa ataupun ni buah pinggang, misal contoh, berapa nak bayar? Tak boleh. Allah Ta'ala bahagi tu bukan nak suruh kita bayar dengan duit, dengan pitih, dah. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada kita semua tu, Allah minta supaya kita bayar dengan sifat ubudiyah, iaitulah kehambaan dan juga kesetiaan sebagai hamba Allah. Aku nak tengok supaya kamu ini menjadi hamba dan kuliahku yang penuh setia. Aku di sini ialah Allah lah. Allah nak tengok supaya manusia ni sentiasa bersyukur dan kemudiannya menjadi hamba Allah yang memang sentiasa tunduk dan patuh. Sifat ubudiyah, kehambaan kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan manusia melainkan supaya manusia itu dan jin itu untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ini yang Allah Ta'ala sebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak dijadikan jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidaklah perintah dan tidaklah diperintahkan kepada mereka melainkan mereka itu disuruh, diminta untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan penuh ikhlas. Aku nak kamu tunjukkan bahawa kamu ini adalah hamba aku. Allah nak supaya kita tunjukkan bahawa kita ni adalah hamba Allah. Apa yang Allah suruh kita kena buat, dan apa yang Allah larang kita kena berhenti. Sama ada terus berbuat baik atau berhenti berbuat jahat, mestilah mukhlishina lahuddin. Allah perintah kita buat baik, Allah larang kita daripada melakukan kejahatan. Buat baik dan berhenti daripada melakukan kejahatan ni mestilah penuh ikhlas, mukhlishina lahuddin. Ini yang dihuraikan oleh Tok Guru. Dengan penuh ikhlas, bukan untuk tunjuk menunjuk, malah-malah, ujub, takabur dan sebagainya. Mesti kena ikhlas. Ikhlas ni apa? Ikhlas ni ialah tapis. Tok Guru kata ikhlas ni ialah tapis. Bila kita nak minum air teh, biasanya kita tapis air teh tu. Teh yang penuh dengan seradak-seradak dulu tak ada, teh uncang tak ada. Sekarang dia siap-siap dah, dia bubuh dalam uncang tu. Dulu bila nak minum air teh, bubuh serbuk teh tu kemudian curah air panas. Tak. Baru je ada teh uncang ni, zaman baru lagi lah. Dulu dak, kopi pun buat sendiri dulu, tumbuk dah. Tumbuk kopi. Dulu pun orang minum teh pun gitu, ambil daun teh, kemudian buah dalam cawan tu, teh serbuk tu lah. Teh serbuk tu buah dalam cawan, lepas tu kita tapis. Kedai mamak sikit dia ada pakai tapis yang apa? Tapis hok panjang tu lah, tapis kain tu kan. Bukan uncang. Tapis yang ni lah dulu. Uncang, panggil uncang. Bubuh dalam tu, lepas tu buah dalam kolej dia tu kan. Itu ketepu memang power. Lepas tu bubuh pula susu setengah cawan. Yang tu yang kecil manis cepat tu. Baik tuan-tuan. Jadi bila kita nak minum teh, biasanya kita akan tapis. Dalam bahasa Arab kita sebut akhlastul ma' minasyawaib. Aku tapis air daripada sebarang campur bau, supaya tak termasuk daun teh dan sebagainya. Kalau santan, isteri kita masak, dia akan tapis untuk buat gulai, supaya abu-abu ataupun sabut tempurung kelapa tu dia tak masuk dalam santan yang nak digunakan tu. Maka santan yang kita makan tu dia jadi betul-betul bersih, betul-betul santan untuk menjadi darah dan daging kita. Jadi begitulah juga hubungan kita dengan Allah. Wahai manusia, macam tu jugalah kita kena menjalin hubungan dengan Allah. Mesti kita kena tapis.
Tak ada satu pun manusia yang hidup di muka bumi ini yang tidak memperoleh nikmat. Maka segala nikmat yang Allah bagi kepada kamu, Allah minta kamu membayarnya dengan cara mengikhlaskan diri lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Kita semayang, melakukan kebaikan, ikhlas kerana Allah. Kita meninggalkan dosa dan juga maksiat pun mesti kerana Allah, lillahi ta'ala, bukan kerana ingin menunjuk-nunjuk. Kemudian Tok Guru ada sebutlah berkaitan dengan semayang apa semua tu, saya tak huraikan sebab yang ni dicerita berkaitan dengan kisah sebelum Tok Guru dia keluar negara, berkaitan dengan perbahasan orang dulu-dulu. Kalau dalam bab semayang ni dia ada perbahasan berkaitan dengan niatnya, kena usolli tak usolli, kemudian ada qasadnya, ada ta'arud, ada ta'yin, apa semua tu panjang nanti. Tu dalam pengajian bab fiqh boleh kita perbahaskan. Kalau saya hurai ni nanti jadi pening pula main usolli apa semua ni nanti jadi pening. Jadi pebalah pula Tok Guru kata masa tu, zaman 50-an dulu, sebelum dia ke India, ke luar negara untuk menyambung pengajian. Berbincang berkaitan dengan perkara-perkara tersebut. Padahal untuk niat je, niat solat je. Jadi ada qasadnya, ada ta'yinnya, ada ta'arud apa semua tu jadi pening. Kalau ngaji fiqh boleh kita bahas berkaitan dengan itu. Kemudian masuk muka surat 48 tu, pokok pangkal perenggan kedua tu, pokok pangkalnya sesuatu niat adalah untuk Allah. Kita sembahyang ikhlas kerana Allah, untuk Allah. Sembahyang yang dilakukan adalah lillah, untuk Allah Ta'ala, kerana Allah. Salli fardhu zuhri lillah, aku sembahyang zuhur kerana Allah. Sumtu lillah, aku berpuasa kerana Allah. Ahujjul baita lillah, aku buat haji ke Baitullah ini adalah kerana Allah. Tasaddaqtu lillah, aku bersedekah kerana Allah. Bersedekah, buat apa sekalipun adalah kerana Allah. Ni 10 hari lagi kita korban. Korban tu pun kerana Allah. Tak? Masjid berapa ekor lembu? Berapa ekor lembu? 20. 27. 27 ekor. Masya-Allah. Lillahi ta'ala. Buat semua tu adalah kerana Allah. Segala benda yang kita buat ni mesti hala tujunya untuk keredaan Allah. Bertujuan nak Allah Ta'ala redha. Nak membolehkan Allah redha ni, maka sesuatu tu mesti kita tapis. Makanan yang kita makan mesti kena tapis, bukan sekadar tapis dari sekam sahaja, malahan tapis dari sebarang unsur halal dan haram. Dan ni pun saya dah hurai dah sebelum ni. Dalam pengajian yang sebelum ni saya dah quote kata-kata almarhum Tok Guru dalam kitab ni. Yang kita makan ni kena tapis, bukan sekadar tapis daripada sekam. Nak boleh makan padi, makan nasi hak molek tu. Jadi padi tu dulu lepas kita potong padi, kemudian kita jemur, lepas jemur kita pun tumbuk pakai lesung dengan alu hak besar tu lah. Tumbuk, kemudian letak dalam tampi, kemudian kita tampi. Di samping tu kita tiup supaya kulit padi dia terpisah daripada isi padi. Tubiklah beras yang telah elok, supaya kita makan kita tak terganggu makan kita. Cuba kita makan nasi itu penuh dengan sekam tak? Panggil sekam tak? Kulit padi tu sekam lah kan? Cuba nasi yang kita makan tu penuh dengan sekam padi, tak selera, hilang selera, putus semangat. Nasi pula penuh dengan sekam, tak jamah dah nasinya, lambat. Jadi kita tapis semua tu, bukan sahaja tapis daripada sekam, malahan tapis daripada sebarang unsur halal ataupun haram. Cuba soal diri kita, makanan yang masuk dalam mulut aku ni, walaupun teh cawan ataupun ais teguk, adakah aku beli dengan duit halal ataupun haram? Kalau dengan duit haram kita beli makanan, beli sate dan sebagainya, maka semuanya kosong belaka. Di akhirat kelak semuanya jadi kosong. Wa qadimna ila ma amilu min amal, aku melihat kepada amalan
Aku melihat kepada amalan-amalan yang manusia buat. Aku akan cek dan tengok. Apabila ada benda yang tidak ikhlas, maka faja'alnahu haba'an mansura. Aku jadikan ianya debu angin. Duit dah banyak dihabiskan untuk membuat masjid dan menolong fakir miskin. Adakah ianya dihabiskan kerana Allah ataupun hendak menunjuk-nunjuk? Wahai Muhammad, bagi tahu kepada manusia di akhirat nanti apabila timbul masalah untuk menilai kerja buat manusia atas dunia ini, Allah Ta'ala sebut wa qadimna ila ma'amilu min amal. Aku melihat amalan-amalan yang manusia buat, aku cek satu persatu, aku tengok. Apabila ada yang tidak baik, yang tidak ikhlas ataupun mari daripada sumber yang haram, faja'alnahu haba'an mansura. Aku jadikan ianya abu ataupun debu angin yang berterbangan. Walaupun rasa dah banyak dah kita melakukan kebaikan, tetapi semua itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Aku jadikan abu angin, semuanya tak ada nilai di sisi Allah. Kita nak buat lagu mana? Sebab hari akhirat esok-esok yang jadi perkara yang bernilai kepada kita adalah pahala. Kita buat amalan di dunia ni pun untuk dapatkan pahala. Tapi kalau amalan itu tidak ikhlas kerana Allah, tak ada pahala, hilang pahala. Di akhirat kelak modal kita hanyalah pahala. Atas dunia ni modal kita adalah duit. Atas dunia ni kita modal kita duit. Nak makan perlukan duit, nak minum kena ada duit, nak beli motor kena ada duit, nak beli minyak kereta kena ada duit, nak beli rumah kena ada duit, nak buat rumah perlukan duit, nak pergi ke Mekah perlukan duit, nak kahwin kena ada duit, nak bercerai sekarang pun perlukan duit. Ni Tok Guru sebut ni. Susah kata nak kahwin, cerai pun perlukan duit, modal. Kalau cerai, nak filekan permohonan cerai di mahkamah, buka file, bayar dulu, bayar pendaftaran. Bukan senang-senang. Nak cerai pun kena bayar. Lepas cerai lagi lah tuntutan nafkah isteri dalam edah, nafkah anak, berapa tuntutan dia kan. So kata kahwin, nak kahwin pakai duit, nak kahwin lagi pun pakai duit. Tak apa ustaz, kita nikah talent. Ingat nikah talent tak pakai duit, pakai duit juga. Lagi banyak gamaknya, lagi banyak kos nak ke nikah ke Thailand, lagi banyak. Apalah pejabat agama, kebenaran berkahwin pun kena bayar RM20, lelaki RM20, isteri RM20, lelaki RM20, perempuan RM20. Lepas tu bayar mas kahwin lagi RM300. Upah juru nikah pula RM150. Saksi pun dapat juga. Kata duit belaka tu ustaz. Dia duduk bising. Memanglah itu telah ditetapkan. Mudah-mudah kita pergi talent. Mu ingat pergi talent free ke? Tak. Dengan ejen lagi mahal. Dah lah lagi mahal. Balik Malaysia tiba-tiba tak boleh nak daftar. Naik mahkamah dulu. Naik mahkamah buka file, bayar juga. Kena duit juga. Bayar ejen, bayar dah. Tak ada kebenaran. Nikah sah. Keputusan mahkamah, nikah sah. Tapi tak ada kebenaran. Hantar pula ke Jabatan Pendakwaan. Jabatan Pendakwaan tengok, boleh dibawa kes untuk didakwa. Dakwa pula nikah tanpa kebenaran, lelaki 1,000, perempuan 1,000 contoh. Lepas tu sabitkan pula, bersubahat. Wali pun ikut sekali, wali pun 1,000. Wali bersubahat dengan pengantin lelaki 1,000, wali bersubahat dengan pengantin perempuan 1,000. Berapa ribu dah? 5,000. Pengantin perempuan bersubahat dengan pengantin lelaki 1,000, pengantin lelaki bersubahat dengan pengantin perempuan 1,000 lagi. Dah berapa ribu dah kena. Semua tu duit belaka tu. Modal atas dunia ni duit. Tak apa ustaz, saya kaya, setakat bayar 10,000 tu jam mata je. Contohlah kan. Okeylah, tapi dia sebab dia ada modal. Cuba kalau tak ada duit, dijatuhkan hukuman, tak ada duit nak bayar, masuk penjara. Maknanya duit. Nak bercerai pun sama, buka file duit. Cerai luar mahkamah lagi salah.
Oh, kalau gitu cerai senyap-senyaplah luar mahkamah. Tiba-tiba isteri failkan, suami saya dah lafaz talak di luar mahkamah. Bicara kat mahkamah, mahkamah sabitkan jatuh satu talak, kemudian didapati bersalah kerana talak di luar mahkamah. Boleh kena pula denda RM1,000, tak lebih daripada RM1,000, atau penjara 6 bulan, atau kedua-duanya sekali. Ambil duit juga. Maknanya atas dunia ni semua perlukan duit, tapi di akhirat nanti duit tak ada guna. Yang berguna ketika itu adalah pahala. Yang berguna di hari akhirat adalah pahala sahaja. Dengan baca Quran kita dapat pahala, tapi persoalannya kita baca Quran ni kerana apa? Kerana Allah, ataupun kerana nak menunjuk-nunjuk, ataupun kerana selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi asas pengajian agama. Ikhlas melakukan apa-apa perbuatan untuk Allah Ta'ala, sifat ubudiyah manusia kepada Allah. Inilah dia asas agama, kata Tok Guru. Sebab itulah kita tengok dalam sejarah agama ni, sembahyang itu sendiri walaupun ianya wajib, tapi kewajipannya bermula pada malam Nabi kita dinaikkan ke langit, dan kita sebut sebagai Isra' dan Mi'raj. Kewajipannya bukanlah sewaktu mula-mula Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Malahan peristiwa Nabi naik ke langit, Isra' dan Mi'raj itu juga bukannya berlaku ketika tahun pertama Nabi menjadi Rasul. Sebaliknya 13 tahun selepas itu. Setengah pendapat mengatakan 10 tahun, dan setengahnya menyatakan pada tahun ke-13 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang ni walaupun hukumnya wajib, tapi kefarduan solat ni bukan difardukan pada tahun pertama Nabi diutus menjadi Rasul. Tak, bukan itu. Ataupun bukan pada hari pertama Nabi diutuskan, dibangkitkan menjadi Rasul. Tak. Ada sebagian ulama kata pada tahun ke-10 kenabian, ada ulama kata pada tahun ke-13 kenabian. Artinya sebelum daripada kefarduan solat itu, jadi Nabi buat apa? Sebelum solat fardu ni difardukan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, apa yang Nabi buat? Ini Tok Guru huraikan. Jadi yang Nabi buat ialah Nabi mengajar 3 perkara, iaitulah uluhiyah, ketuhanan Allah, kemudian yang kedua nubuwah, kenabian, dan juga bi'sah, kebangkitan di hari akhirat. Inilah 3 mata pelajaran yang Nabi kita uli dan Nabi genyeh ataupun Nabi tekankan sangat-sangat kepada umat manusia dan juga masyarakat. Yang pertama, Allah kata bahawa dunia ni hak Allah, uluhiyah, ketuhanan Allah. Dunia ni semua sekali ni milik Allah. Segala apa yang ada, bukan sahaja diri kerajaan ataupun apa syarikat kita ni, bukan kita yang buat, semuanya Allah yang buat. Inilah perkara yang hendak dimasukkan dalam kepala orang Arab, orang Melayu atau sesiapa pun, bahawa dunia ni bukannya hak kita tetapi hak Allah. Allah bagi kita atas dunia ni sebagai penumpang. Kita ni hanyalah menumpang, dan kita adalah menumpang milik Allah. Menumpang bernafas dengan udara Allah, tumpang bergerak dengan sendi tulang yang Allah buat, tumpang berfikir dengan Allah Ta'ala yang bagi pada kita. Bila kita tahu dan kita yakin bahawa kita ni hanyalah penumpang, maka ketika itu barulah kita tahu untuk tunduk hormat dan berasa rendah diri kepada Allah. Ini yang Tok Guru huraikan. Semua-semua Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita ni cuma tumpang, segala serba-serbi kita hanyalah menumpang. Maka bila kita tahu kedudukan kita, bahawa kita hanya menumpang milik Allah, barulah kita akan senantiasa meletakkan diri kita menjadi hamba Allah yang sebenar. Ikut kamu suruh apa pun ya Allah, aku akan buat kerana aku menumpang nikmat kamu. Kamu laranglah apa-apa pun ya Allah, aku akan berhenti ya Allah kerana aku menumpang kebaikan kamu. Kalau kamu tarik nyawa aku, walaupun aku ni doktor, maka matilah aku.
kalau kamu tarik selera, maka tak boleh makanlah aku. Jadi bila kita menumpang, kita ni hidup dengan kurniaan daripada Allah, dan kita ni sebagai hamba, apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan pasti kita akan buat. Apa yang Allah Ta'ala larang pasti kita akan tinggal. Kalaulah Allah tarik nyawa kita, apa sekalipun pekerjaan kita, sama ada doktor pakar sekalipun, doktor pakar pun mati. Orang yang hebat dalam bab pemakanan sekalipun, boleh masak, punyalah sedap masakan dia. Semua orang kalau makan masakan dia mesti tambah marvelous, kan? Contohlah. Tapi yang boleh kita makan dan jadi rasa sedap tu sebab apa? Sebab ada selera. Kalaulah selera ni Allah Ta'ala tarik balik, tak makanlah kita. Selera Allah Ta'ala tarik, memang tak makanlah. Tuan-tuan suka makan apa? Durian. Pantang dengar durian. Cari tu, puncak Johor tu. Pergi mana? Pergi Johor. Mana? Muar. Untuk apa? Makan durian. Pergi mana pula? Tangkak. Orang kata tangkak memang terbaik lah. Lepas tu pergi mana pula minggu depan? Raup. Minggu depan dah mula dah Raup. Musangking terbaik. Raup lah boh. Pergi Raup. Sebab apa? Punyalah selera. Sebab ada selera. Cuba kalau Allah Ta'ala tarik rasa selera tu, tengok durian pun benci. Betul. Dah tak ada selera, tengok durian pun rasa nak nyepok je pun rasa. Kita makan ni sebab ada selera. Rasa selera ni manusia tak boleh nak cipta, manusia tak boleh nak buat. Kalau Allah Ta'ala tarik rasa selera, menyebabkan kita tak boleh makan. Tengok nasi tak ada selera, tengok air tak ada selera, tengok anak cucu pun tak ada selera nak bercakap. Maka semua tu tak jadi apa. Kita nak buat lagu mana? Apabila Allah Ta'ala mencuit kita dengan benda-benda begini, menyebabkan kita berasa, ya, betul sungguh semua ini adalah nikmat kurniaan Allah yang terlalu banyak, yang Allah Ta'ala berikan dan Allah Ta'ala kurniakan untuk kita semua. Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, sebab itulah timbulnya ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, wahai kamu, sama ada kamu jin ataupun manusia, dengan alasan apa lagi kamu nak membohongi dan mengenepikan nikmat-nikmat aku ini, nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu. Itulah sebahagian kecil daripada nikmat yang tuan-tuan semua boleh sebutkan. Sama ada tuan-tuan ni cikgu ataupun ahli fikir, kalau boleh disebutkan lagi nikmat-nikmat itu, sebutlah mengenainya. Semua itu adalah nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kita semua insaf dan juga sedar kita ni hamba Allah, dan laksanakanlah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itulah yang boleh kita kongsikan dalam pertemuan ini. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.